Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semua sudah bersedia untuk cerita pada malam ini. Jenis COVID-19 yang terkini dan sedang dibicara ramai. Mungkin ramai daripada anda tak sempat belajar. Saya akan cuba kenalkan pada anda, introduce pada anda yang dinamakan apa dipanggil Delta variant. Baik, semua pernah ingat di musim mula kena kat Wuhan dulu. Ingat tak pada 2019 bulan Disember? Ada hampir dekat 2 tahun ni, betul tak? Okey. So di Wuhan tu sebenarnya dari semasa ke semasa dah ada varian-varian, sampaikan peringkat Delta ni pada tahun 2020 dah dijumpa. Cuma belum berleluasa. Jadi saya nak cerita malam ni apa konsep sebenarnya dan macam mana dia boleh bertukar wajah disebabkan oleh mutation, maksudnya pertukaran virus kan. Dia lebih kurang macam ni lah design dia. Mana-mana you tengok pun kan, dia ada macam selaput, dia panggil protein ni. Protein kalau you boleh bayangkan, dan dalam tu ada DNA dengan apa tu RNA dia punya genetic code dia dalam ni. Okay, so yang tajam-tajam ni dia selalunya macam spike. Kita tak, spike ni yang bila dia masuk ke dalam body kita, dia pergi cari tempat yang dia panggil ACE2 receptor, maksudnya sebagai orang panggil perumah. Kita tu macam host lah, dan virus ni macam kita punya tetamu pula. Bila dia masuk, okey, kerja dia tak ada lain. Dia bukan hidup pun. Dia terlalu bergantung. Kalau tak ada sel kita, dia tak boleh hidup. Faham tak? Jadi kita ni kena faham konsep tu. Kalau kita tak bagi peluang dia dan kita tak jadi tuan rumah untuk dia, dia tak boleh tersebar. Dia akan mati sebenarnya. Tetapi disebabkan dah ramai orang dah kena sekarang, saya nak cerita pada anda, kerja dia tidak lain tidak bukan ialah merupakan satu je dalam kepala dia. Fikir, aku nak beranak pinak, aku nak copy lebih ramai, lebih banyak, lebih bermilion-milion, bahkan bilion pun. Ada orang kata sampai trilion pun dia boleh masuk tu, dia boleh multiply. Itulah virus kan, kecil sangat. Jadi bila dia multiply, dia macam photostat machine dalam kita punya sel kita tu. Jadi dia pakai kita punya sel, dia jadikan tu macam photostat machine, dia copy. Lepas tu nanti dia jangkit orang lain pula lah kan. Melalui kita punya droplet, melalui kita punya pernafasan, cakapan, tempuh dan sebagainya. Faham? Okey. Dalam masa dia photostat tu, kadang-kadang katakanlah sometimes dia punya photostat tu tak perfect, tak sempurna. Faham tu? Dia punya signal tu tak berapa betul. Bila dia photostat juga bertukar. Walaupun satu je dia punya perkataan ataupun satu je signal dia tak betul, dia dah dipanggil new variant. Maksudnya macam kalau bayangkan ni lah virus tu, dia dah tukar baju dia. Macam orang yang sama tapi pakai baju lain, dan baju lain ni banyak pertukaran dia. Selalunya banyak yang dah deleted lah, ataupun mati, ataupun dibuang. Tak boleh pakai. Bayangkan kita photostat ni, tapi ada satu dua yang kadang-kadang dia orang panggil jadi kuat. Dia macam pakai baju baru, dia pakai uniform baru, dia lebih bersenjata lebih, dia boleh elak daripada kita punya immunity. Kadang-kadang vaksin pun memang bagus juga kalau kita ada vaksin ni. Tapi kalau orang yang tak ada vaksin tu, dia memang cari-cari juga. Dia yang famous sekarang ni ada 4 di seluruh dunia yang diperkatakan. Cuma yang kat Malaysia yang lebih kita berjaga-jaga ialah Delta lah, yang kita risau sebab dia dah masuk dan dah dikonfirmkan pun dah ada kes-kes tu di Malaysia ni. Tapi yang di dunia yang famous Alpha. Alpha tu asal-usulnya daripada England. Dia punya variant tu beranak ataupun dilahirkan di England. Nama tempat tu Kent. Lepas tu dia pergi spread yang paling banyak USA, Alpha ni lah. Lepas tu Australia. Banyak dah. Lepas tu datang pula satu lagi yang asal-usulnya daripada South Africa, nama Beta pula. Lepas tu datang pula daripada Brazil, yang ni jarang ada kat sini lah, Gamma. Yang famous yang datang daripada India ni Delta variant. Anda dah faham tadi konsep-konsep variant tu, bererti mereka hampir sama tapi tak serupa. Dan kekuatan mereka berbeza-beza. Yang ni yang B1617.1 ni adalah kod-kod dia semua tu. Yang Delta ni orang panggil double mutation. Dia 2 kali bertukar salin baju dia. Baru dia keluar,
dan dia tu memang kuat, dia punya strength dia, sehingga kan kalau you baru satu kali vaksin tu lebih kena berhati-hati. Yang dua kali vaksin tu ada dia punya kebaikannya juga. Kalau you ada gejala macam dulu-dulu, katakan masa original punya COVID-19 tu kan ada batuk, ada demam, ada hilang bau, hilang rasa kan. Dan selalunya dia tak berapa konsepkan flu, bukan sesama. Tapi jenis yang Delta ni dia lebih kepada macam flu. Terutama sekali kalau you dah ada vaksin, lepas tu you bersin pula. Walaupun chances untuk you kena Delta ni, kalau you dah double vaksin, banyak berkurangan. Maksudnya kalau kena pun you tak akan serius. Itu yang baiknya. Tapi kalau you bersin, kena pergi check cepat-cepat. Sebab bersin tu mungkin you flu biasa. Tetapi kalau you tak pernah bersin dah lama, suddenly you bersin sekarang, yang tu kena check. Sebab flu punya symptoms, demam sikit, ada apa lagi, ada batuk-batuk, ada sneezing, ada bersin, lepas tu ada sikit sore throat. Tu dia tidak begitu kuat dia punya gejala dia, macam kalau jenis original dulu kan sampai demam dan sebagainya. Sekarang ni kalau you sakit kepala je, ataupun ada masalah perut, sakit perut ke, ataupun cirit-cirit ke, ataupun ni lah, maksudnya ada masalah kembung ke apa sikit, jangan you biarkan sahaja. Termasuklah yang saya kata sekali, yang depan sekali tu ialah flu, macam selsema. Dan rajin-rajin orang ni memang letih lah, dia rasa lesu, dan selalunya otot dia virus kan, macam you rasa lenguh je, you rasa macam orang kata liat je, okay? So sakit lah, lesu, okay. Dia nampak tak dia punya sign and symptoms dia, gejala dia tidak begitu menakutkan. Tak adalah sampai pernafasan you macam sesak sangat ke apa, dia tak ada pun tertulis. Tapi kalau ada tu memang kena check betul-betul lah, faham tu. Dan target dia dulu kan kita atas pada 50 kan, dibagi vaksin awal-awal lagi. Kalau saya tu senior citizen tu, diberi special lane lagi kadang-kadang, betul tak? Tapi jenis Delta ni dia tak kenal. Bahkan lebih kepada orang muda sekarang, 40-an, 30-an, bahkan kanak-kanak pun bawah 12 pun boleh kena. Sebab dia punya infectivity dia, maksudnya kebolehan dia berjangkit lebih daripada yang dulu. Kalau dulu tu kalau seorang kena, dia boleh transfer 2-3 orang paling lah. Kalau 100 orang dalam kluster, katakan dulu kan cerita masjid lah, cerita kawasan pergi kenduri ke apa, kalau 100 orang kena, dia boleh jangkit kepada 200-300 orang paling lah. Sekarang kalau 100 orang kena, dia boleh naik sampai 500 ke 800 orang dia punya spread tu. Dan dulu 15 minit kalau you berdepan dengan orang yang positif, yang bawah pada 1 meter berdekatan, barulah senang kena. Sekarang tak payah. Sekarang dalam masa 15 saat je, kalau you dalam kawasan, maksudnya tak perlu 1 meter, kadang-kadang 3 meter ke, terutama sekali kalau dalam bilik yang tertutup, kalau office ke, kalau dia duduk dekat 6 meter pun, tapi kawasan edaran udara tu masih lagi bersamaan dengan dia, maka you ada chance kena dalam berapa? 15 saat. Sebab tu kita kena sekarang lebih berhati-hati, sebab dia boleh spread bukan melalui percakapan, bersin atau pegang, sentuh, dia melalui udara pun boleh. Itu apa yang berlaku kalau you vaccinate atau tak vaccinate. Okey, telah didapati orang yang vaccinate, berarti ada chance kita tu, kalaulah Tuhan takdirkan kena Delta variant ni, sekurang-kurangnya dah diadakan kajian banyak kali, orang yang dah vaccinated, dia kalau kena pun tak serius. Jadi Alhamdulillah, belum ada lagi kes-kes yang sampai meninggal dunia, kecuali kalau you ada comorbidity lah. Kalau you pun berpenyakit diabetes ke, ada high blood ke, ada masalah jantung, obesity, semua tu, you memanglah kan, kena hati-hati. 8.3 kali ganda lebih senang kena ni kalau cerita Delta variant ni bagi mereka yang tak vaccinate. 97 of cases yang masuk hospital, dia orang check background dia orang, tak ada vaksin langsung. Baru sekarang orang tengah kelang kabut nak ambil vaksin. Ini kajian dah confirm, kalau you dah pernah kena original punya COVID yang dulu punya, bukan Delta variant, you ada protection secara sendiri, tetapi tidak kuat selepas daripada 12 bulan.
Maksudnya lepas pada setahun, you dah dikirakan macam kena vaccinate balik lah. Okay, so kalau yang dah kena COVID walaupun dia tak vaccinate, berarti dia dah ada immunity. Apapun bertahan cuma lebih kurang setahun. Baik. Kenapa ni semua ni berlaku? Sebab dia punya antibody tu, bila kita dah buat vaccination kan, dia naik antibody kita, immunity kita. Tapi lama kelamaan dia akan berkurangan. Ya, faham ya? Virus memang macam tu style dia. Sebab tu kadang-kadang di overseas tu every year dia orang kena ambil flu vaksin kan. Dia punya, kalau dulu punya original 5-6 hari baru nampak dia punya gejala kan. Nak batuk ke, nak demam ke, kadang-kadang sampai seminggu baru nampak. Selalunya 5 hingga 7 hari ni lah. Tapi kes-kes yang Delta ni sekarang antara 4 ataupun paling tinggi nak masuk 5 hari, dia paling lambat. Selalunya 3-4 hari dah boleh nampak. Dia cepat. Dan bila dia dah mula kena, kalau dulu bolehlah tahan, tengok dulu stage 2, nak pergi stage 3, adalah masa sikit. Sekarang dia jenis yang I do it now. Faham tak? Dia jenis yang cepat dia attack dan laju dia punya proses photostat machine dia. Ada lagi tak varian-varian lain? Memang saya dah kata tadi, varian tu mungkin berpuluh, beratus, tapi yang hidup dan yang merebak yang 4-5 ni. Dah ada 2 lagi yang baru, namanya bukan Delta variant biasa tetapi Delta variant plus pula. Ni latest, tapi kat Malaysia insya-Allah kita bertahan lah. Dia bermula kat negara India juga tak salah I. Sebab apa? India yang mulakan dengan Delta dulu kan. Kan? Dan ada kat bahagian bawah Mexico sana, bahagian South America, ada lagi satu namanya Lambda pula. Setengah negara dah buat kepada budak-budak untuk pergi sekolah balik. Saya tak tahu apa yang akan berlaku kat Malaysia ni. InsyaAllah kita pun akan kalau semua selamat, saya dengar Menteri Kesihatan kata InsyaAllah kita akan ke arah endemik, bukan pandemik lagi dah. Maksudnya pandemik tu sekarang serius, semua tak boleh gerak, satu dunia kena. Tapi endemik ni macam kita kena flu lah, sentiasa ada flu je. Kalau overseas tu endemik flu sesama tu biasa. Kan ada musim-musim winter, dia banyak lagi lah masalah flu. Malaysia ni kita kena diajar besok macam mana nak hidup dengan virus yang baru ni ataupun yang lama. Asalkan COVID je, kita kena belajar hidup secara new life, new orang kata apa, form of cara hidup. Jangan kita fikir sekarang apa nak buat lah, ni yang kita kena penting. Contoh nombor 1 yang paling penting ialah you kena elakkan daripada bertemu dengan orang yang you tak pernah jumpa. Saya tak kira you buat apa pun, kalau dia belum pernah you jumpa, katakan you tak duduk serumah ke apa, adik-beradik sendiri pun tak boleh. Apa nak buat? Nombor 1 tidak lain tidak bukan ialah mengelak dahulu. Prevention is better. Dan disebabkan latest Delta variant ni dia adalah melalui udara, nasihat saya yang paling mudah ialah buka tingkap semua. Setiap hari buka tingkap. Kalau office, ni office ni you kena pergi cari office yang cari lantai-lantai yang ada bertingkap lah. Kalau office tu boleh bagi pertukaran tempat duduk tu, biar yang ada lebih-lebih lagi kalau ada matahari, yang lebih-lebih lagi kalau ada angin boleh masuk daripada kiri ke kanan, ke kanan ke kiri, biar udara tu berlega. Boleh tak? Aircon tu kena berhati-hati, terutama sekali kalau you duduk kerja bersekali 4-5 orang tu. Memang bahaya sangat. Okey, cuba-cubalah kalau bos-bos tu boleh bagi mereka bekerja daripada rumah, kalau boleh lagi bagus ya. Itu nasihat saya lah. So pengudaraan tu very important. Aeration tu jangan banyak tempat tertutup. Yang pakai mask, setengah orang kata zaman Delta variant ni sampai kena pakai double mask, ataupun sanitasi tangan, basuh tangan, tukar baju. Kalau you pergi tempat-tempat yang agak sesak tu, cepat-cepat you buat sesuatu, mandi ke. Maksudnya kena careful lah. Macam mula-mula kita dulu, you ingat tak masa mula-mula kita cuma 100-200 orang je sehari yang confirm positif tu? Ingat tak masa bawah pada 500 orang lah? Ikut balik perangai macam tu kan dulu.
bila orang hantar makanan, you masih ingat tak masa saya pun masih ingat masa dulu takut nak pegang kotak tu pun kita biarkan kat luar, kita spray sampai 4 jam baru bawa masuk, ingat tak? Sekarang kadang-kadang ambil daripada tangan Grab tu, ambil daripada Lalamove, ambil daripada orang yang hantar barang tu, Masya Allah, kita dah lupa sebenarnya. Okay, so elak, okay, semua-semua ni. Ada orang suruh apa tu, kita bukan basuh tangan saja, kita kumur dengan Listerine, kira itu terserah pada you. Tapi bagi saya you lebih baik yang mustahaknya jangan berdepan dengan orang. Itu yang mustahak. In other words, jangan expose kepada yang ada syak wasangka pun. Itu dia. Of course, you kena jaga apa tu udara tadi. Kalau orang yang berkemampuan, selalunya saya suruh beli inilah apa tu, bukan air filter biasa, dia kena special. Macam yang saya tahu ada satu company, 2 company kat Malaysia ni yang datangnya pada American product. Yang tu memang bagus, dia pakai HEPA filter. Tapi kalau takat HEPA je, HEPA tu memang banyak kat pasaran pun, tapi virus ni memerlukan lebih kuat dia punya apa tu power untuk menyelesaikan masalah kalau kat office lah terutama sekali, ya, sebab you dah terpaksa duduk dalam office tu 4-5 orang, satu pejabat macam tu. Kalau besar lagi, besar lah. Dah ada zaman sekarang ni mesin-mesin yang boleh membantu. Ni bagi mereka yang mampu lah kan. Tak salah saya, satu daripada brand tu sampai RM6,000 kot. Tak, mungkin kita semua tak mampu. Saya tengah mencari yang boleh turun kepada harga yang 50% daripada situ. Saya tengah source kat mana yang boleh kita bantu. So next month insyaAllah saya akan recommend, kalau dapat confirm. Kita kena test dulu sama ada betul tak dia punya lab report semua tu membantu untuk merendahkan apa tu terjebaknya kepada virus. Okay, tak semestinya Delta lah, sebab Delta ni baru je kan. Baik, so namanya saya tengah cari, namanya RX Pure. Nanti saya cerita pada anda. Okay, RX Pure. Tapi seterusnya, siapa yang belum dapat vaksin, saya bagi nasihat secara peribadi, tolong selesaikan. Bahkan orang duk fikir lah duk nak bagi yang third dose dah, dos yang ketiga kan. Jadi alhamdulillah kalau you dapat bagi dos kalau besok nanti diperlukan. Tapi sekarang tak usah fikir, 2 dulu dah cukup. Jaga diri elok, tingkatkan immunity, you selamat lah insyaAllah. Jaga family masing-masing. Sebab sama ada you ambil Pfizer ke, you ambil Astra ke, you ambil apa tu Sinovac ke, jangan bergaduh. Sebab semua-semua tu ada keberhasilannya. Okey, brand-brand yang you sebut tadi tu masih lagi belum cukup dia punya power. Sebab saya dah buat kajian, jangan bergaduh pula nanti. Okey, sebab dia perlukan yang ni, virus ni bukan sebarangan punya saiz. Okey, yang penting ialah sistem imun kita tu, yang paling penting. Mesin ke, angin ke, you buka tingkap ke, ataupun you pakai mask sampai 4 lapis ke, tapi kalau dalam body kita tak kuat, itu yang menjadi masalah besar. So yang paling mustahak ialah jaga diet. Tengok D&D diet, siapa yang suka makan sayur, buah-buahan, make sure minuman cukup. Lepas tu gaya hidup pula, tidur mesti complete, mesti cukup, matahari, vitamin D. Ni yang ni confirm. Kalau you tak cukup matahari, you memang kena ambil D3K2. You tak usah melawak. Okey, memang terkenal pun orang yang nak lawan virus COVID ni, banyak kajian pun dah confirm D3K2. Jangan ambil 1,000-2,000 international unit. Selalunya saya bagi berapa? 10,000 international unit. Kecil je dia punya tu kan. Satu kapsul tu ada dengan K D3K2. Ini memang dia datang berpartner macam tu. I ambil benda tu, tak ada nak malu cerita. Sebab apa, dah memang meningkatkan immunity. Lepas tu lagi satu apa tu, exercise. Kalau you masih lagi sihat walafiat, tolong exercise. Fried food apa tu, jaga baik-baik sikit. Yang makanan yang terlalu banyak bergoreng, terutama sekali minyak-minyak yang trans fat semua tu. Stres, memanglah zaman sekarang ni tolong kurangkan.
Dan akhir sekali, kalau orang tanya boleh tak ambil, selalu orang tulis kat sini boleh tak ambil Habatus Sauda semua tu, memang boleh sangat-sangat bagus. Kan ada satu brand nama Habagel yang saya sendiri makan, no problem. Lepas tu siapa yang percaya kepada omega 3 pun very good. Okey, macam Sanchanchi oil tu very good. Okey, tak malu saya cerita sebab apa, nanti kajian-kajian ni semua telah dijalankan pun. So yang paling mustahak saya buat kesimpulan ialah vaccination. Lain tidak bukan ialah Allah terapi lah kan. Mestilah kita mendoakan daripada Allah SWT, sebab kes yang susah-susah, yang kompleks macam ni Allah saja yang menentukan. Cuma kita tu diberi peluang untuk berikhtiar. Apapun, jangan anda terlalu panik. Semua ikut SOP betul-betul, InsyaAllah. Okey, jangan lupa ya, yang apa saya cerita malam ni, semoga saya doakan anda dalam sentiasa mendapat dunia ni bahagia, akhirat syurga. So apa yang kita kata, let go and feel good always. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.